Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang saya kasihi. Apa khabar anda semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Hari ini hari Isnin ya. Apa khabar dia, Nadia, Azli Hamid, Habiz Zial, itu Instagram ya. Saudara Mustafa Lias, mana nama tak nampak ni. Setara kalau saya dapat melihat, mendengar dengan jelas, sila share dan like ya. Sebab hari ni saya guna telefon baru ni. Sebab tak nampak, dia tak naik yang dari segi yang dekat Facebook. Tapi Instagram nampak laju sikit. Apa khabar Muhammad Syekh, Ismail Hassan, saudara Intan Fazah. Ya, bagi saudara yang jika saudara nampak saya punya apa ni, aduhai, tak dapat nak naik saya santun ni satu persatu ni. Sebab Pucung hadir, okey. Tapi impian tak tahu siapa. Saudara, saya minta maaf seandainya saya tak dapat menyantuni satu persatu sebab saudara Muhammad Fuad, ZMR, Hasnul Hilmi, Assalamualaikum ZMR ya, saudara Muhammad Fuad dan teman-teman yang lain. InsyaAllah malam ni saya akan santun ni sebab saya tak dapat nak santun sorang-sorang ya. Tak nampak lah, tak dapat nak saya sebutkan Rubidinnya, Ku yang di Sungai Petani ya. Sebab masih baru lagi saudara ya. Baik, saudara, saya harus memberi laporan kedudukan COVID-19. Hari ini hari Isnin 5 Julai ya, saudara Din Lindat ya. Isnin 5 Julai, jumlah hari ini ada peningkatan dari segi virus corona. Jangkitan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah mencapai 6,387. Ada kenaikan ya, saudara Muhsin. Dan jumlah keseluruhan sudah 785,039 orang dengan mengundang 77 kematian hari ini ya saudara. Dan jumlah terkumpul warga kita yang tewas kesan daripada virus corona adalah jumlahnya 5,574. Kita harus merasa sedih, merasa insaf teman-teman kita yang terpaksa mendahului kita. Obstalok ya, sebab inilah keadaannya. Di negeri-negeri, di Perlis, alhamdulillah hari ini tiada jangkitan, sifar. Di Kedah juga ada penurunan, semalam 332, hari ini 273. Begitu juga di Pulau Pinang, semalam di Pulau Pinang 173, hari ini 157. Ya, saudara Aizal, saudara Faris. Di Perak juga susut, alhamdulillah. Semalam 384, hari ini 249. Di Selangor, meningkat lagi. Nampak gayanya Selangor masih terus meningkat secara ganas ni virus corona di Selangor. Sebab semalam 226, hari ini semalam 2,262. Hari ini 2,610. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Semalam 600 saja, 616. Hari ini naik 819. Dia bila di Selangor meningkat, wilayah Persekutuan juga meningkat ya. Saudara Puan Melati, apa khabar? Di Putrajaya juga meningkat. Semalam 16, hari ini 25. Tapi bagaimanapun masih lagi 2 angka. Di Negeri Sembilan ada sedikit susut, tak banyak, sikit. Semalam 531, hari ini 523. Di Melaka susut, semalam 290, hari ini 206. Begitu juga di Johor, alhamdulillah dia susut. Agak ketara sebab semalam 500, hari ini 324. Di Pahang ada peningkatan. Tiba-tiba saja di Pahang ini melonjak daripada 2 angka 95. Tiba-tiba warga Pahang sejumlah 312 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan di Pahang sekarang ni dah 14,797. Tinggi tu saudara ya. Di Terengganu alhamdulillah, dia masih lagi 2 angka dan terus susut. Kita berdoa supaya Terengganu ni mengikuti jejak di Perlis. Sebab semalam 54. Hari ini di Perlis, di Terengganu cuma 17. Begitu juga di Kelantan, alhamdulillah semakin susut.
Semalam Seriau juga daripada 89 dia naik 124. Hari ini dia turun 114. Tetapi di Sabah ada peningkatannya saudara ya, sebab semalam 228, hari ini 263 Rubidin. Di Rusening Korengot di Sabah. Di Labuan susut 2 angka. Alhamdulillah dah 2 hari dah. Sebab semalam 75, hari ini 71. Tetapi di Sarawak dia terus meningkat. Sebab semalam 365. 3 hari lepas 361, kemudian semalam 365 dan hari ini 424. Jumlah keseluruhan di Sarawak adalah 66,985 orang warga yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi untuk hari ini sudah berapa hari ya? Sudah 5 hari ya. 5 hari jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti untuk bulan ini saudara ya adalah 33,060 orang. Banyak. Tinggi jumlahnya. So mudah-mudahan dapatlah kita mengurangkan jangkitan ini ya saudara. Dan saya agak ingin memberi pesan kepada teman-teman, kerana varian COVID baru itu Delta ni, ia memberi kesan yang cukup berat sebab walaupun kita telah mengambil vaksin, tetapi tidak menjamin varian COVID baru itu Delta ini tidak boleh dijangkiti saudara ya. Kerana hari ini gelombang ketiga telah pun melanda dunia. Jadi sila pastikan anda duduk di rumah, tak perlu, kalau tak ada keperluan tak payah keluar rumah saudara. Boleh katakan safeguard lah, kunci di rumah lah dengan segera. Jangan keluar rumah jika benar-benar diperlukan. Bila keluar pakai topeng, kalau boleh berkembar. 2 berlapis, bukan berkembar, berlapis. Dan jangan kalau boleh elakkan makan di luar. Jangan biarkan orang datang ke rumah kita, sebab kita tak tahu mereka yang datang tu. Kalau saudara memesan makanan dan sebagainya, ambillah di luar, tak payahlah minta masuk rumah. Kemudian begitu juga kita tak perlulah pergi rumah saudara mara untuk saat ini, dalam keadaan sekarang ni, saudara Walik, saudara Saleh ya. Sebab kita khawatir jangkitan ini varian COVID Delta ini begitu ganas lah. Kerana COVID tidak membezakan mangsa. Mereka yang tidak berjaga-jaga akan mudah dijangkiti. Saya berdoa agar saudara semua yang berkesempatan bersama saya, anggaplah ini sebagai pesanan ikhlas daripada saya. Bersamalah kita menjaga kesihatan, kebersihan diri kita, keluarga kita. Kita jaga keluarga kita agar virus corona ini dapat kita putuskan jaringannya. Saudara, satu benda yang agak menggusarkan saya apabila tersiar berita tentang vaksin Sinovac. Saya dah ambil vaksin Sinovac. Sikit susah hati juga kerana bakal haji ataupun mereka yang ingin melakukan lawatan umrah di Mekah, mereka yang menerima suntikan vaksin jenis Sinovac masih lagi dalam keadaan big question mark kerana tidak diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi. Saya khawatir benda ni tapi bagaimanapun kita mengharapkanlah agar Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli yang jaga agama dapat segera berhubung dengan Kementerian Luar Arab Saudi agar mereka yang telah pun disuntik ataupun mengambil vaksinasi jenis Sinovac dapat pelepasan. Ni saya kata kadang-kadang kita susah hati lah juga saya, sebab kita bukannya kita tidak akur, kita akur. Tapi masalahnya keadaan tiba-tiba saja katakan Sinovac ini tak sesuai. Kerana katanya Zeta daripada yang dibuat di Thailand dan sebagainya tidak diperakui oleh badan dunia. Jadi macam mana kita nak rentas negara? Sebab kalau mengikut perkiraannya, mereka yang telah pun menjalani 2 dos suntikan bolehlah pergi melawat ataupun menunaikan haji dan sebagainya, atau menunaikan umrah dalam waktu terdekat selepas musim haji ini. Tapi nampak agaknya kita haraplah Saudara Khairy Jamaluddin, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli, Menteri Kesihatan, usaikanlah, jangan izinkan benda-benda begini mengganggu fikiran rakyat. Sebab rakyat tak berdosa, rakyat dengan ikhlas mengikut. Ya, itu yang saya dapat. Saya salam dari Temeloh. Siapa saya tak tahulah, sebab dia terlekat lah sini, saya tak tahu. Aduhai.
Ya, Saudara Osman puasa. Terima kasih. Baik, kita pergi ke tazkirah. Tazkirah singkat kita, saya ini mungkin panjang sedikit saudara ya. Tentang saya ingin mengutarakan cerita sebenar kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin saudara dah biasa dengar, tapi mungkin ada adik-adik kita, anak-anak kita mungkin kutu mengulang kaji balik tentang ketika beliau menjadi khalifah. Ini terkandung dalam buku Rauzat Uz-Zakiyah. Kerana ketika Sayyidina Umar Al-Khattab bergelar sebagai khalifah, beliau mempunyai kecenderungan untuk menyamar sebagai rakyat pada waktu malam. Dulu negara kita dulu tu zaman kerajaan negeri Melaka dulu. Sultan Aliuddin Riayat Shah juga melakukan dia keluar rumah waktu malam nak tengok keselamatan rakyatnya ya. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia keluar sendiri pada waktu malam. So dalam kisah tersebut Sayyidina Umar terjumpa seorang ibu yang sedang memasak begitu lama untuk anak-anaknya yang lapar. Kerana ibu sebut adalah janda, suaminya telah pun meninggal dunia. Sambil memasak, wanita tersebut menyatakan rasa tak puas hati, dia bersungut kepada kepimpinan khalifah yang disifatkannya gagal melihat kebajikan rakyat. Jadi bila dia bersungut begitu, Khalifah Umar Al-Khattab terdengar akan keluhan wanita tersebut. Jadi dia pun masuklah rumah dan cuba menyiasat. Jadi hasil siasatannya, Sayyidina Umar amat terkejut melihat bagaimana ibu sebut dia tidak masak makanan tetapi memasak batu. Jadi anak-anak sedang tidur. Jadi dia pun bertanya pada ibu, kenapa begini? Dia kata, aku terpaksa menidurkan anakku dan berbohong padanya bahawa tunggulah bila makanan yang masak baru aku beri kepada mereka. Jadi makanan tak masak. Jadi dia kata, kenapa begitu? Dia pun ceritalah. Jadi selesai mendengar cerita wanita tersebut, Sayyidina Umar Al-Khattab terus bangun keluar dari rumah wanita miskin itu, berlari ke Baitul Mal. Itu saya katakan Baitul Mal. Lari ke Baitul Mal dan mengambil tepung, daging, gula dan dimasukkan dalam karung. Jadi ketika Sayyidina Umar memikul makanan itu dalam perjalanannya, dia ditahan oleh pembantunya. Jadi dia kata pembantu tu, ya Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikulkannya. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, duhai fulan, adakah engkau sanggup memikul dosa-dosaku di akhirat nanti? Kerana di hari pengadilan nanti, engkau tidak akan dapat memikul beban-bebanan yang aku tanggung sekarang ni. Jadi tidak ada sebab kenapa engkau mesti membawanya hari ini. Jadi Sayyidina Umar kata, bawa terus pergi rumah ibu tu, bagi makanan. Jadi ibu masak, dapatlah dia satu keluarga, sambil dia makan. Dia kata, alangkah baiknya kalaulah khalifah di Madinah ini, kamu yang memegangnya. Alangkah baiknya kalau anda lah Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab sambil tersenyum, dia kata, ibu sebenarnya saya lah Umar Al-Khattab. Dan saya mohon maaf kerana saya tidak dapat menyantuni kehidupan warga Madinah sepenuhnya. Jadi saudara, begitulah besarnya cara pimpinan Islam. Kerana itu zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Islam tersebar begitu meluas. Sampai ke sebelum diserahkan kepada Saidina Uthman, kita membina Empire Islam sampai ke Constantinople, sampai membangunkan terus di Andalusia dan sebagainya. Islam tersebar ke seantero dunia. Kerana cara Khalifah Amirul Mukminin mentadbir kota Madinah dan mentadbir perjalanan umat Islam dan sebagainya. Jadi begitulah saudara, saya harap agar kisah Umar Al-Khattab ini dapat dihayati oleh pimpinan kita. Tak kisahlah sama ada anda Perdana Menteri, ataupun anda Menteri-Menteri Kanan, ataupun apa saja, mungkin juga pengulu di kampung, ataupun anda sebagai ketua jabatan. Contohilah cara bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab mentadbir. Inilah yang dituntut oleh Islam. Baik saudara, usai cerita sebentar tadi, kita sedikit tentang mutiara kata. Mutiara kata kita hari ini, menangislah anda saat menerima berita gembira dan jangan sia-siakan air mata anda ketika mendapat berita sedih yang mendukacitakan ataupun anda berada dalam kesusahan. Kerana kita masih ada Tuhan. Ini mutiara kata kita untuk saudara hayati. Baik saudara, usai
Mutlak kata, usai sedikit tazkirah, saya pun ingin menyampaikan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari ini hari Isnin, saya tak tahu apakah pejabat kumpulan wang simpanan pekerja dah buka. Apakah pihak bank telah pun menerima pelanggan untuk membincangkan tentang moratorium. Saya belum mendapat sebarang kiriman setakat ini. Belum ada komen-komen lagi daripada pembaca atau pendengar berhubung dengan pengeluaran iSinar, iLestari dan iCitra. Saya haraplah kalau boleh anda yang bertugas di kumpulan wang simpanan pekerja, seandainya anda mendengar live saya malam ini, hayatilah kehidupan rakyat, santunilah mereka dalam keadaan begitu susah. Panjang sangat sebab anda nak memproses itu bukan satu hari. Saya berkeyakinan paling-paling awal pun hari ini dah 5 bulan, paling-paling awal pun mungkinlah 15 ataupun 20 ataupun hujung bulan. Jangan sampai bila kita dah dapat duit nanti tu, bak kata anak-anak muda, doktor mari, orang sudah mati. Kadang-kadang bahasa-bahasa pasar ni lah. Bila doktor mari, orang sudah mati. Janganlah sampai begitu. Santunilah rakyat. Ya, Wak Zarimin. Dan kalaulah negara kita ini berbelanja tanpa had, tanpa diluluskan oleh parlimen, tak ada semak dan imbang, kita khawatir negara kita akan menuju ke muflisan ataupun bankrupt. Baik, saudara. Perbincangan kita malam ini berjudul tentang politik Melayu. Tajuknya adalah Terlerai sudah ikatan muafakat. Terlerai sudah ikatan muafakat. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Saban waktu menghantar saya pantun satu demi satu kirimannya. Dia tak berhenti berkarya terus melalui pantun dan menegur apa yang patut. Kata Pak Nazil, bawah rendang pulai, berlari ayam serama, solat halai balai. Dia tak menentu ni, Allah tidak terima. Bahasa dia cantik Pak Nazil ni. Dia kata solat halai balai. Jadi macam kita bahasanya sembrono lah ya. Allah tidak terima. Jadi kalau kita solat tu, kita tetapkanlah pemikiran kita bahawa kita menghadap Kaabah, dan di pemikiran kita, kita berhadapan dengan Kaabah, dan di hati kita ini, kita tunduk sujud di kaki Allah. Kebesaran Allah ya saudara. Kemudian kata Pak Nazil lagi, ibu kutip kulat. Kulat ni cendawan. Cendawan selalunya kalau kulat ni sebut cendawan yang ada pada pokok pandai-pandai, pokok getah, kayu-kayu ataupun cendawan busut lah. Sebab ibu kutip kulat, ayah petik pala. Khusyuk dalam solat, Allah ganjar pahala. Jadi kalau kita khusyuk dalam solat kita ini, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran pahala pada kita. Baik saudara, saya ingin memberi peringatan kepada saudara. Saya kena beri peringatan sebelum saya memulakan pencerahan saya, bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun sebarang channel-channel yang lain ataupun dalam bentuk tulisan, maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab dan saya juga tidak mampu untuk menilai, menyelidiki satu persatu kerana di luar kemampuan saya. Jadi setiap yang anda sunting, anda lah bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab. Saudara kena ingat, ini adalah sesi pencerahan. Pencerahan ini daripada apa berita yang saya dapat, apa yang saya baca dalam Instagram, saya cuba untuk mengupas agar kita dapat faham suasana situasi negara kita hari ini, saudara ya. Jadi faktanya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan saya mohon, walaupun saya tak dapat tengok tulisan-tulisan daripada Facebook ni, saya mohon teman-teman kalau berbicara, menulis, gunakanlah bahasa yang terbaik. Sebab saya baru menerima komen daripada teman kita daripada Iraq. Ada pula kawan kita sekarang ni kat London. Dia kata seronok mendengar pencerahan yang saya buat,
paling tidak mereka dapat mengetahui kedudukan suasana negara kita ini. Sebab itu jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Jangan kita mencarut, jangan kita maki hamun orang. Setara sekali kita carutkan orang, berkali-kali orang carutkan kita. Prinsipnya, satu jari menunding pada orang lain, 3 jari menunding pada kita. Saya tak ada, walaupun saya nampak ada pencerahan yang saya buat ni, ada yang tidak senang. Kerana mengatakan saya ni, dia kata, you dah tua, dia kata. Janganlah cerita yang buruk-buruk saja. Saya bukan mencerita buruk, saya kena memberi pencerahan. Saya tidak berhasrat untuk menghina sesiapa, saudara. Yang paling penting adalah kita sama-sama mengetahui situasi semasa. Baik, saudara. Dunia Maha Mulia Tengku Tuanku Mahkota Johor bertitah, iaitu Tuanku Ismail Sultan Ibrahim. Baginda berpendapat, kata baginda, tindakan kerajaan mengurung rakyat sudah tidak lagi relevan selain perlu mengkaji semula prosedur untuk operasi standard menangani COVID-19. Ini istana pun dah bercakap. Ini daripada Istana Johor. Sebab baginda merasakan bahawa lama sangat rakyat yang terkurung dalam rumah. Ampun tuanku, batik menyantuni titah tuanku begini. Dan baginda turut mengarahkan bahawa seluruh pentadbiran kerja kerajaan negeri Johor khususnya agar dapat mempercepatkan inisiatif memerangi wabak COVID-19 di negeri Johor. Memanglah kerana di Johor ni jumlah angkanya agak tinggi juga. Saudara. Sehingga kini statistik COVID-19 masih menunjukkan jumlah kes harian yang tinggi dan rakyat kini sudah dikurung. Ini titah baginda. Hampir 2 bulan. Jadi baginda bimbang. Rakyat kini mengalami masalah kesihatan mental dan fizikal yang teruk. Kata baginda. Jadi baginda berpendapat bahawa SOP yang diunjurkan oleh pimpinan patut dikaji semula secara holistik dan berasaskan data yang sahih. Sebab menteri-menteri tu kata data dan sains. Sebenarnya baginda kata biarlah data yang sahih. Setakat mengurung rakyat, kata baginda, titah baginda sudah tidak relevan lagi. Jadi Tuanku Ismail mencadangkan agar penggunaan kit ujian saringan secara peribadi dapat diperkenalkan secepat mungkin, khususnya bagi golongan barisan hadapan. Jadi baginda walaupun usia agak muda, tapi baginda concern ataupun memberi perhatian yang begitu tinggi pada barisan hadapan. Sebab baginda dapat merasai kesukaran yang dihadapi oleh barisan hadapan, terdiri daripada anggota polis, anggota penguatkuasa, anggota tentera, pegawai rela, begitu juga doktor, jururawat di hospital, attendant yang bertungkus lumus untuk menyelesaikan ataupun menghadapi serangan wabak virus corona. Jadi baginda turut menitahkan agar proses vaksinasi di negeri itu dapat dipercepatkan menerusi pelbagai inisiatif. Dia kata baginda, titah baginda, kalau susah sangat, lambat sangat sampai, beli terus pun tak apalah. Tapi kita ingin menyatakan bahawa semua vaksin ini peruntukan kerajaan telah pun dikeluarkan. Tak sepatutnya negeri-negeri membeli. Tak sepatutnya negeri-negeri membeli untuk vaksinasi rakyat. Kerana wang telah diambil daripada kantung negara. Terdahulu baginda ini Tengku Mahkota Johor telah berangkat menghadiri satu perjumpaan di Istana Pelangi dan bertemu dengan Datuk Menteri Besar Datuk Husni Mohamad serta beberapa orang kaki tangan kerajaan negeri bagi membincangkan khusus tentang isu semasa COVID-19. Ampun tuanku, kekalah tuanku dirhagayu di istana kerana Patik melihat, walaupun Patik orang Perak, tapi cara teguran tuanku itu memperlihatkan keprihatinan tuanku, kasih tuanku pada rakyat Johor. Beruntunglah warga Johor memiliki seorang putera mahkota yang begitu concern pada rakyatnya. Hari ini Sinar Harian melaporkan bahawa pihak polis telah pun mengenal pasti 2 daripada 3 lelaki yang bolos melarikan diri dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan di Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria, Jalan Kampung Pasir, Kuala Lumpur semalam. Baru kita tahu rupanya gambar yang tular dalam media sosial semalam rupanya berlaku di kawasan perumahan
rakyat PPR Pantai Ria Jalan Kampung Pasir Kuala Lumpur. Bagaimanapun pihak polis telah pun mengenal pasti daripada 3 orang tu 2. Kedua-dua mereka ini menurut kata Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Anwar Omar. Dia kata pihaknya mengenal pasti seorang lelaki berusia dalam 34 tahun yang mempunyai 6 rekod jenayah berkaitan kes dadah, samun, curi dan kes-kes yang lain. Jadi mungkin dia melihat setelah di pagar itu dia mula ketakutan. Sebab itu dia cuba memboloskan diri dan pihak polis sedang memburu mereka. Seorang lagi lelaki berusia dalam 46 tahun. Kerana menurut pihak polis, suspek mempunyai 9 rekod jenayah berkaitan kes pecah rumah dan pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebab itu hasil daripada pemeriksaan di lokasi, pihak polis setelah tengok tular di media sosial, masa sepasukan polis telah pun segera meninjau kawasan lokasi dan mendapati memang terdapat kawat duri yang telah rosak dan dipercayai digunakan oleh ketiga-tiga individu tersebut untuk melarikan diri. Pihak polis sedang mengesan mereka. Jangan risau, kita serahkan kepada polis. Tak lama tu. Saya kata paling-paling lama pun 3-4 hari lagi kena cukup lah. Jadi kita yakinlah bahawa pasukan polis kita ini memang sejak dari dulu lagi dalam menangani jenayah memang cekap dan berwibawa. Ya, saudara? Saya melihat satu kiriman dalam video juga. Ini untuk kita bersama memikirkan ya tentang ini tersiar daripada berita harian online. Bagaimana ada perancangan seolah-olah ya, kita tak tuduh terus ya, seolah-olah ada perancangan untuk menggagalkan syarikat pos laju Malaysia. Kena ingat ya saudara, pos laju ini adalah milik kita. Sebab baru-baru ini Shopee ataupun pembelian melalui online apa semua, dia tidak lagi mahu menggunakan perkhidmatan pos laju. Sebaliknya dia menggunakan perkhidmatan pengantaran, syarikat pengantaran daripada yang asalnya daripada luar negara kita. Syarikat tersebut adalah milik syarikat daripada jiran negara kita. Jadi saya merasakan bahawa kalau ini berlaku, tentulah ia merupakan ancaman kepada pos laju. Sebab sekarang ini semua Shopee tidak lagi menggunakan perkhidmatan pos laju. Malah siapa nak beli barang apa semua, anda tak boleh nak pilih. Tak boleh pilih syarikat pos laju sebagai syarikat pengantaran. Saya rasa pihak berwajib harus melihat keadaan ini. Kita tidak mahu sebab kita tahu semalam, kemarin saya dah bercakap, ramai pekerja-pekerja pos laju terpaksa diberhentikan. Kesan daripada ekonomi yang merudum dan kalau ada pun perkhidmatan yang disediakan tidak dilanggani oleh syarikat macam Shopee ini. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna harus melihat. Kita tidak mahu orang lain memonopoli setiap perusahaan ataupun setiap perniagaan kita. Saya melihat benda begini kadang menyerap juga. Kita warga cita damai, kita warga harmonis, tapi kita tak meredhakan. Kita tak meredhakan orang lain boleh buat ikut suka mereka. Kita tak mahu orang lain yang cuba memonopolikan satu perusahaan. Ini saudara Kasimi, Lazada pun sama juga, ada perkhidmatan sendiri. Ini keadaannya saudara ya. Jadi saya melihat bahawa ada unsur-unsur seolah-olah sabotaj. Saya tak kata sabotaj, tapi ada unsur-unsur. Kalau dia kata hanya gunakan syarikat ini saja. Kalau anda memesan barang ini, guna. Jadi kalau kita nak gunakan pos laju, tak boleh. Mana boleh, terpulang pada kita lah. Sebab perkhidmatan pos laju memang terbaik. Dan ini adalah milik negara kita, syarikat Pos Malaysia. Dan kesan daripada itu, maka ramai orang dah kena berhenti. Jadi saya harap warga pengguna cuba melakukan protes, bagi tahu pada orang. Kalau anda meletakkan syarat begini, kami tak nak order. Mungkin itu cara kita. Sebab itu kita bukanlah resis ya saudara ya. Tapi kita kena ada self, kita kena yakin kepada syarikat kita. Kita kena sayang. Kalau kita tak membina di rumah kita sendiri, orang lain boleh buat suka-suka hati di rumah kita, ini dah tak betul. Itu pandangan saya. Sebab saya bila tengok begitu, geram juga. Bagaimanapun saudara, saya harus berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Kerana hari ini telah pun tersiar berita mengatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi pengecualian bayaran bagi sewa, kantin dan premis atau ruang perniagaan di semua sekolah selama 6 bulan bermula bulan Julai.
Julai sampailah hujung tahun ini. Terima kasih Pak Menteri. Ini yang kita mahu. Kita bukan nak suarakan benda kalau tak baik. Kita kata tak baik, kalau yang baik kita kena puji. Kerana menurut kenyataan KPM pada 4 Julai, penyambungan kontrak sewa kantin, premis ataupun ruang seperti kedai buku serta koperasi sekolah-sekolah di bawah kementerian itu diberikan secara automatik untuk tempoh setahun. Kontraknya diberi setahun lagi. Inilah cara nak membantu. Jangan bila sampai tempoh bagi orang lain pula. Dalam keadaan tertekam ini. Kerana Kementerian Pendidikan Malaysia begitu prihatin dengan kesukaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan, khususnya kontraktor perkhidmatan, kebersihan bangunan dan kawasan, ataupun pembekal makanan yang bermasak, ataupun di institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang terjejas kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih Pak Menteri. Kita kena, bagi saya kalau baik kita kata baik. Jangan kita pula tak baik kita kata tak, kalau baik kita tak baik. Jadi kerajaan tersebut tentulah melegakan hati keluarga kita yang menjalankan perniagaan, perusahaan di Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Baik sekarang. Dalam keadaan sekarang ini bagaimanapun saya harus melontarkan juga kenyataan daripada Datuk Ahmad Maslan. Dia kata rakyat semakin marah. Sebenarnya kesan kemarahan itu adalah disebabkan bila kerajaan asyik mengulang-ulang buat PKP, kemudian lockdown separuh masa yang gagal sambung bersambung. Sehingga mereka terpaksa dikurung berbulan-bulan tanpa pendapatan. Sebenarnya yang membuatkan rakyat marah, duhai Pak Menteri, bukannya mereka benci pada kerajaan, tidak. Tetapi bila mereka dikurung di rumah berbulan-bulan, lepas satu, lepas satu, PKP, lockdown, kemudian ada pula lagi PKPB, dia terkurung. Jadi tentulah mereka rasa marah. Sebab itu ini kenyataan Datuk Ahmad Maslan, Susah Agung UMNO. Beliau mengatakan, beliau mengulas kenyataan beberapa orang pelayan media yang seolah-olah menyindir tulisan ataupun culipan daripada Datuk Seri Najib. Sebab Datuk Seri Najib saban hari mengutarakan pandangan, memberi kritikan. Jadi pelayar-pelayar yang di pihak sana tu, itu mereka kata pasebuk lah, suka mengarut lah, suka merungut dan sebagainya. Jadi Datuk Ahmad Maslan kata, sini bukan pasal apa, sebab beliau menyantuni perasaan rakyat. Ni orang-orang dengan keluarga yang lapar dan tertekan, tentulah mereka rasa marah. Mereka juga terjebak dengan masalah kewangan. Ini bukan pasal apa, kerana kesilapan berulang kali pimpinan kerajaan yang sebenarnya tidak perlu dihasut oleh siapa. Sebab mereka menuduh Datuk Najib ini menghasut dan sebagainya. Jadi Datuk Ahmad Maslan menjelaskan. Kerana kata Datuk Ahmad Maslan, berpuluh-puluh saranan, cadangan telah diberikan kepada pimpinan kerajaan. Tapi langsung tidak diambil kira. Bila dah terciduk aja tu, barulah kelang kabut. Itu masalahnya. Sekarang, baik, usai tentang kedudukan rakyat, COVID dan sebagainya, kita masuk sekarang ni. Parlimen akan bersidang pada 26 Julai. Alhamdulillah, tuntutan kita nampak gaya didengari. Sebab akhirnya pada 26 Julai nanti, Parlimen akan bersidang. Kerana dalam satu kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri menyebut kerajaan telah bersetuju untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong supaya mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 diadakan selama 5 hari mulai 26 hingga 29 Julai. Dan itu untuk Dewan Rakyat, dan 2 Ogos hingga selama 3 hari hingga 5 Ogos bagi Dewan Negara. Jadi mesyuarat ini, kata kenyataan tersebut, adalah bertujuan untuk memberi penerangan kepada ahli parlimen mengenai pelan pemulihan negara dan meminda semua perundangan dan peraturan yang membolehkan persidangan parlimen diadakan secara hybrid. Jadi berdasarkan fasa 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, semua proklamasi darurat dan ordinan yang dibuat oleh Yang Pertuan Agong akan dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen. Dalam bahasa Inggerisnya, shall be laid before both house in parliament. Jadi mesyuarat ini akan diadakan mengikut SOP yang akan ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi nota Jemaah Menteri telah pun diadakan secara berutus. Mana berutus ni berhitam putih. Saudara,
kepada Jemaah Menteri untuk mengambil maklum mengenai perkara ini. Ini pada tanggal 5 Julai. Hari inilah ini dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri. Cuma apa yang menjadi persoalannya yang dibangkitkan oleh Datuk Ahmad Maslan, dia kata bahawa kenyataan tersebut memanglah mereka menyambut baik, tetapi dia pertama sekali dia kata kenapa diadakan selama 5 hari, sedangkan Parlimen kebiasaannya bersidang selama 20 hari. Ini beliau menimbulkan rasa kegusaran dan rasa tak puas hati lah. Kedua, dia kata surat tersebut, kenyataan tersebut menyebut untuk dibentangkan dan dimaklumkan, bukan untuk dibahaskan. Jadi sebagai ahli parlimen, mereka datang ke parlimen seolah-olahnya hadir ke parlimen, dengar menteri akan bercakap bagi khutbah, bentang, habis. Tidak ada perbahasan. Jadi artinya letak je atas meja dan dengar khutbah menteri lah. Sedangkan mengikut titah perintah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, semua permasalahan itu hendaklah dibahaskan. Jadi beliau merasakan macam ada masih lagi, kalau bahasa orang kata, mengelat lah ni. Dan paling penting, ini paling penting, kerana ia merupakan mesyuarat dan bukannya persidangan. Betul lah. Dari segi tata bahasanya, mesyuarat dengan persidangan dua perkara yang berbeza. Mesyuarat ni dengar, bincang, okey. Tetapi kalau persidangan, baru ada perdebatan, baru ada usul, sama ada nak menerima atau menolak, dan mesti diperdebatkan. Barulah disebut persidangan. Bagaimanapun kita sama-sama tunggulah apakah ada perubahan nanti, sama ada pejabat parlimen, speaker dapat mendengar keluhan daripada ahli dia. Saya tak boleh cakap apa, saya bukan ahli parlimen dan kita pun bukan boleh mengkritik dan sebagainya, saudara ya. So biarlah benda ini pentadbiran parlimen menentukannya. Sebab Datuk Ahmad Maslan kata kalau boleh beliau juga menuntut agar biarlah parlimen bersidang secara bersemuka, bukan secara hybrid. Hybrid ni sekejap masuk sikit, kita orang di luar ke ataupun guna maya, dia kalau boleh bersemuka, berdepan. Ini tuntutan, terpulanglah. Hari ini saudara heboh lah di rumah awam, rumah agam di Pelan UMNO. Wartawan berlari ramai. Ini pimpinan-pimpinan UMNO silih berganti. Kerana hari ini beberapa orang ahli Majlis Tinggi UMNO dan pemimpin komponen Barisan Nasional dikatakan sudah berada di pejabat untuk berbincang bersama dengan Presiden UMNO. Sebab macam saya katakan semalam, hari ini adalah hari terakhir tempoh. Apabila Datuk Seri Presiden menyatakan ini adalah tempoh, kalau tak ada parlimen bersidang, maka UMNO, Barisan Nasional akan menarik sokongan dan meminta supaya ahli parlimen meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Ya saudara? Dan Majlis Tinggi telah pun, saya difahamkan Majlis Tinggi telah pun membuat keputusan, ahli Majlis Tinggi majoriti. Jadi yang tak menolong bukan semestinya 100%, saudara. Bila sebut majoriti, kalau ahli Majlis Tinggi itu 50 orang, kalau yang hadir itu ataupun yang datang itu 40 orang, 10 tak setuju, majoriti lah. Jadi majoriti Majlis Tinggi ya, ini bukan ahli parlimen, ahli Majlis Tinggi UMNO bersetuju supaya UMNO menarik sokongan pada kadar yang segera terpulang bila hari tarikhnya. Dan saya dipahamkan sekarang ni, saat kita sedang berbicara ini, masih lagi Presiden UMNO bersekemuka. Dia kalau bolehnya beliau nak jumpa seorang demi seorang untuk menjelaskan. Tapi mereka katanya nak berjumpa ramai-ramai apa semua. Dan saya difahamkan ramai juga yang tak bersetuju. Cuma saya hairan lah, kenapalah sangat nak dipertahankan? Sebab kalau ada yang bagi alasan, tunggulah 1 Ogos. Jadi apa bezanya sekarang ni 5 Julai dengan 1 Ogos? Dalam 3 minggu aja lagi. Kalau kata dalam 3 minggu kamu nak pertahankan, apa agenda politiknya? Tindakan Presiden itu tidaklah untuk menyantuni kehendak ahli-ahli UMNO akar umbi. Ahli-ahli Parlimen UMNO kena sedar dirilah. Anda mewakili parti UMNO. Tak boleh sedap-sedap sendiri. Tak boleh ikut kata hati anda.
Patut bila dah diputuskan oleh UMNO, kena ikutlah. Ini tidak. Berdalih-dalih. Ada yang mengatakan bahawa nak tunggu sampai Parlimen dibubarkan. Baru nak tarik sokongan. Baru nak keluar daripada kerajaan. Itu satu pihak lagi. Nak lama lagi. Kalau nak tunggu sampai Parlimen dibubarkan, seandainya Parlimen bersidang, jika ada usul tak percaya dan sebagainya, dah bubarlah Parlimen pun. Dalam keadaan begini sekarang ni, saya melihat bahawa cara mereka, orang kata bertolong-tolong lah. Dan ini meletakkan Presiden dalam keadaan yang, ya Presiden tidak mempunyai kuasa untuk memaksa. Sebab beliau bukan menjalankan pemerintah diktator. Beliau sebagai Presiden yang dipilih mengikut sistem demokrasi. Sebab itu dia terpaksa mengadakan mesyuarat. Macam saya katakan semalam, daripada cawangan bahagian pergi ke Majlis Tinggi bawa ke Perhimpunan Agung UMNO, dah diputuskan. Tapi kenapa dipertikaikan? Ini bukan soal keputusan Zahid Hamidi. Ini adalah keputusan UMNO. Kenapa mereka yang menjadi ahli parlimen, yang menjadi menteri, jadi timbalan menteri, tak mau mengikut kehendak? Saya hairan. Tak tahulah, mungkin ada perubahan, saya tak tahu. Tapi dapatan saya sejak petang tadi, masih ramai lagi. Sebab itu saya mengatakan, Datuk Seri Presiden, kena pastilah mereka ini. Kena pasti mereka ini tak payah lagi lah dilantik mereka untuk menjadi calon masa akan datang. Ini sebenarnya siapa lebih berkuasa? Adakah mereka lebih berkuasa ataupun parti lebih berkuasa? Saya memang parti tidak menguasai kerajaan saat ini. Di saat UMNO, Barisan Nasional, tumbang di Pakatan Harapan, kamu yang dapat peluang benda begini, masih lagi berdolak dalik, masih lagi meletakkan kepentingan kamu. Dan rakyat dapat melihat apa yang mereka lakukan tidak lain, tak bukan bagi saya lah, pandangan saya bahawa seperti ada agenda tertentu. Macam saya katakan 2 malam lepas, apa masalahnya? Kerana anda menyokong satu buah parti yang memang kita tahu nak membunuh UMNO, satu. Yang kedua, sebuah parti yang kecil, bukan besar. Yang ketiga, menyokong kepimpinan yang ternyata gagal. Jadi apa sebenarnya yang nak disuruh? Apa sebenarnya yang nak dipertahankan? Saya tak faham. Melainkan kalau bagi saya ada agenda peribadi. Saya tak boleh nak tuduh semua ni ada. Tidak, tapi ini menimbulkan persepsi rakyat. Terpulanglah pada rakyat. Saya minta supaya Presiden UMNO dapat menimbangkan supaya mereka-mereka yang tidak mematuhi kehendak ahli-ahli UMNO, kehendak parti, maka perlu digugurkan. Dan sebab itu saya lebih suka kalau boleh Presiden beritahu kepada mereka, kata dua, ini kehendak parti, kalau kamu tak ikut silakan. Maka bolehlah dibawa usul supaya mereka disiasat di bawah jawatan kuasa tata tertib. UMNO ni tak boleh nak buang begitu saja. Memanglah saya dengar dapatan saya, ni saudara, saya tak dapat baca, kata UMNO jangan bacol apa semua. Ini bukan masalahnya, sebab yang buat perangai ni mereka. Jadi kalau Presiden nak ambil tindakan, dia terpaksa melalui proses. Pertama sekali, tiap-tiap orang yang begini, ahli-ahli parlimen ini, hendaklah dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin. Jawatan kuasa disiplin kena bersidang, kena menyiasat. Kemudian jawatan kuasa disiplin akan membuat satu rekomendasi ataupun satu cadangan supaya mereka ini dipecat daripada ahli. Ini tata cara UMNO. Dia tak boleh, tak nak ikut cara kita, buang. Tak boleh. Kalau gitu buang begitu, nanti uyup Presiden. Dia Presiden, dia bersama dengan timbalan Presiden, bersatu hati, panggil. Begitulah besarnya jiwa Presiden. Presiden berjumpa dengan diorang, menjelaskan kepada ahli parlimen ni, kamu kena ingat, ini bukan kehendak aku, ini kehendak perwakilan, bukan kehendak saya, ini kehendak bahagian akar umbi. Ini bukan kehendak saya, bukan kehendak Datuk Mat, bukan kehendak Majlis Tinggi, tapi ini kehendak Perhimpunan Agung UMNO. Supaya anda menarik sokongan. Itu saja. Tapi mereka masih berdegil? Tak tahu. Saya Kasimi senaraikan nama pemimpin UMNO yang berhaluan kiri. Ini saya minta Datuk Seri Presiden selepas pertemuan malam ini nyatakan satu persatu. Sebab itu saya kata biar tinggal 5 orang. Yang saya rasa, saya yakin yang akan bersama-sama dengan Presiden. Tentulah Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Najib, Susah Agung, Yang Muhammad Teguh Razali, Datuk Jazlan. Ini 5 jelas. Dia takkan berganjak. Orang ini takkan berganjak. Yang lain tu terpulanglah. Tetapi dengan 5 orang ni pun sebenarnya dah cukup.
Sudah cukup kalau mereka mengumumkan penarikan diri pun, sudah cukup meruntuhkan Perikatan Nasional. Sebab itu saya katakan, mereka-mereka yang masih lagi menyokong, terpengaruh dengan cakap orang itu, orang ini, ya, berdolak-dalik nak supaya ni tarik diri nanti, biarlah bulan Ogos, bukan sekarang. Kerana kononnya sekarang tak sesuai kerana masalah COVID-19. Kalau itu yang anda argukan, waktu langkah Sheraton, bukankah negara terjebak dalam COVID-19? Ini kadang-kadang argument dia orang tak ada. Saya nampak argument terlalu cetek yang boleh kita bahaskan, yang boleh kita sangkal. Bukankah waktu anda mau menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, itu kerajaan Parti Warisan yang dipimpin oleh Dr. Shafie Apdal, bukankah ketika itu COVID sudah menyerang di Sabah? Waktu itu anda tak fikir pun. Hingga kesannya sampai hari ini rakyat menanggung penderitaannya. Jadi bila anda bagi alasan COVID-19, saya pun tak faham. Masalah sekarang ni, negara sudah semakin huru-hara. Rakyat bertambah susah. Kita nak supaya diadakan, nak minta pilihan raya, saya yakin tentulah. Dulu yang Maulia, Raja-Raja Melayu tak bersetuju. Tentulah dulu yang Merentah Agung tak bersetuju. Kerana mendedahkan rakyat. Tapi perlu ditukar kepimpinan. Penukaran ini hanya berlaku kalau UMNO tarik sokongan. Bila tarik sokongan, maka dengan sendirinya pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana itu jatuh. Maka dia akan serahkan balik pada yang Duli Yang Maulia Tuan Agong. Cuma yang saya heran lah, sebab kedudukan Perdana Menteri sekarang ni pun dalam keadaan yang tidak begitu sihat. Beliau sedang dirawat di hospital. Di negara sekarang ni masalah apa? Sebab kita nak menantuni kehidupan yang semakin tertekan. Ini yang saya, yang 3-4 malam ni saya kata, I cannot brain. Apa argument anda yang tidak mahu? Dah Datuk Seri Zahid Hamidi dah bagi tempoh yang cukup panjang. Beliau diserang dengan macam-macam tuduhan. Dia sangguplah untuk konon berhati lapang. Dan sekarang ni, dia tak boleh nak buat apa. Kerana dia dah waktu sampai 1 Ogos. Berapa hari saja lagi. Jadi besok, okeylah, katalah malam tak setuju. Tunggu 1 Ogos. 1 Ogos besok, tak nak keluar juga. Jadi dalam keadaan begini, apa sebenarnya anda mahu? Anda mewakili parti. Bukan anda mewakili diri anda. Anda menang sebagai ahli parlimen atas tiket UMNO. Kadang-kadang sikap anda ini lebih teruk daripada sikap mereka yang melompat. Saya tak fahamlah. Terpulanglah. Saya cuma memberi pencerahan pada saya untuk kita fikir bersama. Jadi akar umbi sekarang ni nak melihat sejauh mana keikhlasan ahli-ahli parlimen yang diberi kepercayaan menjadi ahli parlimen. Dan kalau mereka tidak masih lagi berdegil, tidak mau menyantuni kehendak ini UMNO, maka saya rasa ahli-ahli tentulah mereka akan buat keputusan. Terpulang. Baik, saudara. Kita balik kepada tajuk yang paling penting, iaitu terlerai sudah Ikatan Muafakat. Sebenarnya saudara, saya agak sedih sebenarnya apabila saya menatap satu catatan yang dikirimkan oleh Umar di halaman Kami Tetap Setia. Ini untuk warga politik orang Kelantan, ya. Kerana kenyataan ini amat memeranjatkan saya. Iaitu dia tulis itu 4 Julai 2021. Carilah mana mereka yang nak tahu, silalah layari. Ya. Kata Umar dalam cuitan itu, Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang mengumumkan bahawa PAS dengan Parti Peribumi Bersatu akan bertanding di semua Dewan Undangan Negeri dan Parlimen yang ditandingi oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU 15 akan datang. Soal sejauh mana benar cerita ini, sejauh mana ini adalah betul-betul kenyataan, saya masih lagi mencari-cari kenyataan. Sebab media surat khabar tak ada pun memetik kenyataan itu. Tapi bila saya baca begitu, saya di hati saya serun. Kerana bila ini berlaku, timbul persoalan pada saya, apa kata ahli-ahli akar umbi PAS dan UMNO bila akhirnya muafakat nasional ditolak oleh pucuk pimpinan.
Jadi jika ini berlaku, artinya sia-sialah kita mengalirkan air mata. Sewaktu Piagam Muafakat Nasional ditandatangani pada 14 September 2019, terasa sia-sia air mata yang dihuraikan. Itu bukan air mata main-main. Itu bukan air mata lakonan. Mereka ikhlas, tersedu mereka bila mendengar, melihat bercantumnya ummah. Tapi dan dalam sekelip mata saja, ia boleh dihancurkan begitu saja. Sebab itu saya kata untuk menyantuni politik bukan mudah secara. Dan dalam keadaan begitu, saya merasakan, jadi saya sebenarnya sedih. Sebab memang pun saya tidak menolak kemungkinan itu benar. Kerana sejak akhir ni saya cuba mengikuti perkembangan dari masa ke semasa. Memang saya dah pernah bercakap lebih kurang sebulan, 2 bulan dulu. Malah 5-6 bulan dulu saya katakan bahawa hayat Muafakat Nasional ini sudah tergugat apabila anda mengundang ular masuk dalam kelambu. Kalau saudara ingat lagi kenyataan-kenyataan saya itu. Sebab sekarang ni sepatutnya mesyuarat penentuan dalam pembagian kerusi tidak terlaksana antara UMNO dengan PAS. Tiba-tiba dia berhenti begitu saja dan tak ada sebarang kenyataan, tak ada pengumuman. Apakah sudah tak ada lagi? Kerana sepatutnya mesyuarat jangkauan teknikal yang dipengusikan oleh 2 timbalan presiden tidak berlaku. Kedua, ini saya cakapnya untuk kita faham semua. Kedua, UMNO telah pun membuka pejabat Muafakat Nasional. Besar pejabatnya. Saudara boleh pergi ke tingkat 36. Banyak duit kena habis. Beli kursi, meja untuk meja mesyuarat. Dan disediakan 1 orang pegawai, 1 orang kerani untuk urusan Muafakat Nasional ni. Sejak diwujudkan daripada tahun lalu sehingga saat ini, tak ada pun PAS menghantar wakilnya untuk duduk menyantuni siapa nak pelarian. Tak ada. Jadi saya merasakan bunga-bunga itu jelas. Sebab sia-sialah UMNO dengan ikhlas hati buka pejabat Muafakat Nasional tidak terlaksana. 3. Dulu kalau kita masuk dalam pejabat UMNO, tersergam gambar besar antara Presiden UMNO dan Presiden PAS. Dua-dua tu keris keris Luk 7 tu. Dua-dua memegang keris Luk 7, menandakan perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Batal. Tapi saya tengok gambar dia dah hilang. Ataupun saya tak perasan, tapi saya cari juga. Biasa saya tak mau cakap lah. Dia gambar besar dah seolah-olah. Ini gambar bagi saya tanda-tandanya. Kemudian, saya bila tengok begitu, saya terbayanglah. Sebab gambar itu dirakamkan waktu warga PAS. Puteri PAS menangis. Pemuda PAS meneriak tarikan Allahu Akbar. Puteri UMNO menangis. Wanita UMNO menangis. Muslimah PAS menangis. Pimpinan Dewan Merdeka penuh dengan air mata kegembiraan. Putih dalam dewan tu, tanda penyatuan bangsa. Hanya kerana tuntutan sesuatu boleh dileraikan. Dan sejak 2-3 bulan kebelakangan ini, saya melihat bahawa pimpinan sama ada PAS ataupun UMNO sudah tidak lagi bercakap soal Muafakat Nasional. Tak ada. Cuma itu hari bila yang tak kanan tak kiri punya lebay tu, dia kata bagaimanapun kita mengharapkan bahawa antara UMNO dengan PAS adalah Muafakat Nasional. Itu aja. Lain tak ada. Sudah sayup-sayup kedengaran. Kemudian saya cuba mengulang kembali peristiwa apabila kerajaan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan di Perak. Saya melihat semua tu. Ini adalah catatan sejarah. Apabila terlantiknya Datuk Syarani sebagai Datuk Menteri Besar. Dan waktu beliau mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, wakil PAS tak ada.
Dan bila nak dinamakan, terpaksa diadakan angkat sumpah kali kedua pula. Khusus untuk PAS. Kemudian, saya melihat ada kenyataan-kenyataan yang tidak begitu molek. Yang tersiar. Berhubung sepatutnya kalau kita dah berkawan, dah kembali bertaut kasih sayang, sepatutnya kita suburkan ikatan kita ini. Tidak. Banyak kenyataan sudah saling singgung-menyinggung. Saya lihat pula kenyataan pimpinan PAS di negeri Johor yang seolah-olah mengherdik, seolah-olah menunding kepada Datuk Menteri Besar Johor. Kononnya bahawa pimpinan PAS peringkat negeri Johor, walaupun mereka tak ada seorang pun menang di situ, tidak diberi sebarang tempat. Tapi saya dapat tahu Datuk Hasni ada melantik beberapa orang pimpinan PAS, walaupun mereka kalah apa semua tu, masih diberi tempat. Tapi masih lagi dipersoalkan. Jadi saya melihat bunga-bunga tu. Bila mereka sudah mula, dan bila saya lihat di Kedah tidak ada pun dilantik wakil daripada UMNO. Ada seorang saja exco. Tapi saya melihat tidak ada mesra. Dan lebih-lebih lagi apabila kita lihat bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Mak Said, iaitu Ketua Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, bahawa pimpinan PAS di Terengganu katanya mengamalkan pilih kasih tentang peruntukan kerajaan. Malahan diberi kepada bukan wakil rakyat. Jadi wakil-wakil rakyat UMNO ni dapat sedikit sangat untuk dibedak-bedakkan kepada untuk pembangunan di kawasan mereka. Tapi untuk PAS ni lebih dan sebagainya. Saya nampak ada bagaimanapun satu ketika dalam 2 bulan lepas, okey, itu di Pahang dan di Selangor. Okey. Tapi tiba-tiba sekarang ni macam terhenti. Ini yang saya merasakan, jika benarlah kenyataan itu, saya amat kecewa. Saya mengharapkan itu tidak berlaku, tetapi bunga itu akan berlaku. Kalau ini berlaku, saya merasakan amatlah saya. Tambah-tambah sekarang ini, berhubung dengan kenyataan UMNO menarik sokongan kepada daripada pimpinan Perikatan Nasional, Tuan Guru Haji Hadi mengeluarkan kenyataan lah. Dia kata kalau kita rentap, kita tak bolehlah berkawan dengan kita boleh melantik pemimpin yang pembohong, pemimpin yang tak ada moral, macam-macam lah. Yang kita tahu sindiran itu ditujukan kepada UMNO. Sebab itu malam tadi saya bertanya, Tuan Guru, apakah yang Tuan Guru dan juga jemaah daripada PAS itu berada dalam kabinet itu, mereka itu bersih? Saya tanya, sebab beliau melontarkan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah mengulangi kembali waktu era UMNO tidak bersatu dengan PAS. Jadi dalam keadaan begini, saya terus teranglah saya katakan bahawa saya amat sedih, saya amat kecewa. Dan kerana saya yakin kenyataan-kenyataan begini, kalau ini terjadi, tentulah ia akan melukakan hati warga PAS. Saya sebenarnya banyak nak mengulas tentang kenyataan-kenyataan daripada pimpinan akar umbi PAS. Bagaimana saya bertupa PAS pun sudah melihat kekecewaan yang teramat sangat atas sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan PAS setelah mereka berada di anjung kuasa. Soal perjuangan adib, soal perjuangan RUU, soal perjuangan menentang siat judi dan sebagainya, tidak lagi kedengaran suara daripada PAS. Ini mengecewakan perangkat ahli akar umbi. Tapi kalau terjadi juga berlakunya ternoktah muafakat nasional ini, tentulah mereka akan kecewa. Jadi saudara warga PAS jangan marah dekat saya. Saya menjaga, bukan saudara-saudara kecewa, kami juga warga UMNO juga kecewa. Hanya kerana masalah duniawi. Sebab itu rakyat mula tertanya-tanya, ke arah mana nak jadi ni? Sebab sebelum ini suara PAS begitu lantang. Sewaktu berada di luar kerajaan. Tapi kenapa sekarang ni sepi seribu bahasa? Banyak isu-isu yang kita harapkan, yang saya yakin kalau saya duk balun orang UMNO ni, pemimpin UMNO, tapi pimpinan daripada PAS pun sunyi sepi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita tertanya-tanya lah. Tambah pula lagi kalau kita lihat apa yang berlaku sejak belakangan ini, macam-macam cerita.
yang beronar dilakukan oleh pimpinan yang saya selalu sebut lebay-lebay ni. Lebay tak kanan, tak kiri. Kenyataan Menteri Besar Kedah dulu sebelum jadi Menteri Besar dulu tu okey. Tapi sekarang ni tak sebegitu. Dulu begitulah tinggi dia punya semangat perjuangan. Sekarang ni dah lain. Dah bila dah tengok kereta mahal-mahal. Tak lama pun, baru setahun lebih. Sebenarnya waktu mereka berada di anjung kuasa baru setahun lebih. Tapi nadanya sudah berbeza. Jadi bila ditambah dengan kepelbagaian benda begini, saya melihat tentulah warga UMNO, warga PAS tentu rasa kecewa. Kenapakah? Ini persoalannya saya tonjolkan malam ini kerana kita persoalan kenapa pimpinan PAS sanggup melukakan hati warganya. Sebagaimana ahli UMNO sanggup melukakan hati akar umbi yang tidak mahu menyantuni apa yang dilontarkan oleh akar umbi. Jadi penyakit ini menjangkit kepada pimpinan PAS yang berada di anjung kuasa sekarang. Kita tak minta sebab PAS nak keluar tak keluar terpulang sebab mereka adalah sebahagian daripada anggota kerabat daripada gabungan Perikatan Nasional. Sebab itu UMNO tak mahu sentuh. Cuma sekarang ni saya melihat bahawa bunga-bunga kehancuran, bunga-bunga Muafakat Nasional ini sudah sampai ke noktahnya. Semua ini kerana mereka mahu menjaga kepentingan diri. Mereka sanggup menjadi pemuja kepada orang-orang tertentu. Mereka tidak lagi redha untuk menjadi jurubicara rakyat. Sebab itu malam ni saya tak menggunakan suara yang kuat. Saya nak bagi penjelasan perlahan-perlahan. Jadi akar umbi sekarang sudah melihat. Cuma persoalan saya, kenapakah mereka tega menghancurkan hati dan perasaan warga akar umbi? Bukan hanya warga PAS, malahan warga UMNO. Kita menyantuni, berkali-kali saya ulangi, jangan saudara marah. Kita waktu memeterai Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS disambut dengan derayan air mata. Tapi hari ini, derayan air mata itu sudah dilihat tidak berarti lagi. Bagi saya, konkludnya bagi saya adalah apabila pimpinan terpesona dengan kesenangan, terpesona dengan duniawi, mengatasi perjuangan dan syumulnya perjuangan demi agama bangsa dan tanah air. Saya mintalah, saya berdoa supaya apa kenyataan itu tak benar. Tapi saya katakan tadi, bunga-bunga itu memang tidak boleh dinafikan. Bagaimanapun, kita sambung lagi bicara kita malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.